فإن أشرف الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. اللهم علمني ما جهلت وأنا أجرك وأكون صدقا وذكرني ما نسيت ولنبلاك رب اشرح لي صدري واجعل عنك الأحباب ويسر لي أمري للملك واحلل عقدة من لساني لنوم على كل شيء يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم. Bayan adab al-jemaah. Kita dah tengah belajar mengenai dengan jemaat, dan kitab yang kita baca tu ringkas sangat. Dengan sebab dia kitab tu kitab kecil, jadi dia tulis padan kecil dia tu. Jadi malamnya hamba baca kitab ibu dia Asal Ihya Ulumuddin tu, supaya kita dapat mengikuti mengenai dengan masalah jemaah ni dengan lebih luas sikit. Mudah-mudahan kita dapat tahu perbezaan di antara apa yang kita buat sekarang ni dengan apa yang ditulis oleh alim ulama kita dalam kitab-kitab. Jadi mula-mula sekalinya mengenai dengan adab jemaah ni. Jemaah sendiri itu oleh kerana dia merupakan raya, hari jemaah itu merupakan hari raya bagi tiap-tiap minggu orang Islam. Maka sebagaimana raya puasa, raya haji, ada peraturan dia tertentu, maka jemaah juga ada peraturan dia. Mula-mula disebutnya ayat sta'iddalah yawmal khamis azman 'alaiha wa istiqbalan li fadliha. Kata dia, bila kau yang pertama yang kita mesti siap untuk jemaah ini ialah jauh daripada hari Khamis tu kita kena siap dah. Kita kena siap untuk jemaah ni mulai daripada hari Khamis lagi. Siapnya azman 'alaiha. Kita kena azam dalam hati. Maknanya hari Khamis tu kena ada dalam hati kita kata pemutus untuk kita nak berjemaah pagi esok kan. Khamis lagi siap dah. Dia panggil merintis hati, buat kesiapan dalam hati. Jangan boleh jadi kita bangun-bangun hari jemaah tu baru kira siap dengan jemaah. Jangan. Kalau boleh kata dia hari Khamis tu kena siap dah. Hati kita tu kena butir dah. Baru besok hari jemaah merupakan hari baik, hari mulia untuk aku, maka aku mesti siap untuk jemaah pagi esok. Belah mana siapannya, azam lah mana? Fayastaghilu bid-du'a wal istighfar wat tasbih ba'da al-'asr yawm al-khamis. Kata dia kena siap sedia berdoa, istighfar, tasbih lepas pada asar hari Khamis. Lepas pada sembahyang asar hari Khamis tu kena buat dah kesiapan untuk hari jemaah, iaitu berdoa banyak-banyak, istighfar banyak-banyak, tasbih banyak-banyak lepas asar. Kalau boleh lepas asar selalu tu, hak malik sekali lah. Moga doa istighfar ni moga kerja kita. Mana jangan kata berat tu ustaz tu. Lepas pada asar ya Khamis tu nak duduk congok dah doa istighfar dah lepas. Belah mana lembu padang, belah mana kedah, belah mana gotu, belah mana ni tidak kata kena ada banyak kerja. Kepada kita yang duk mikir macam ni, kerana kita duk berasa doa, istighfar, tasbih ni kerja sia-sia. Kita duk berasa barang ni barang sia-sia, barang tak ada faedah sikit abuk. Sebab tu kita berasa rusi kalau disuruh istighfar, doa lepas pada asar hari Khamis lagi. Kita ni duk berasa hak nu, hak kerja semati. Hak pergi padan nu, hak pergi kedah nu, hak pergi kenung sini, hak tu hak kerja semati. Ada pun berdoa istighfar tidak kerja. Oleh yang demikian mana-mana tok guru, tok lebar suruh kita berdoa je lepas asar hari Khamis lagi tu kita berasa ni kerja sia-sia. Barang ni barang sia-sia. Bila kita faham bahawa doa ni pun kerja juga. Sama pentingnya kerjanya aku ni kerja berdua. Istighfar baik, tasbih baik. Mu pakai kerja juga. Walaupun tak nampak lagi tengok hasil dia di muka dunia ni. Esok baru tengok hasil. Kalau kita duduk tangga tu, insya-Allah kita tidak berasa keberatan. Dan kita berasa alhamdulillah mujur betul raya.
Doa ni ikut doa berapa pun. Kalau kita ingat doa-doa hak maksurat, doa yang disalin jadi kerana Nabi satu-satu tak molek. Kerana sebagai nama sebut itulah. Kerana pandai-pandai kita, sepandai-pandai orang mitok dengan Tuhan ni tak boleh lawan Nabi lagi. Nabi lebih pandai dalam masalah mitok. Masalah mitok benda dengan Tuhan. Kita ni dia tak pandai nak mitok benda dengan Tuhan ni kerana kita tak kenal kita dan kita tak kenal Tuhan. Sebab kita ni, kita sendiri tak kenal kita ni lemah setara mana, miskin setara mana. Dan Tuhan tu pula kita tidak kenal dengan sepenuh kaya setara mana, gagah setara mana. Maka kita minta juga bobo nyesek, bobo bunyi lah. Minta hanya umur, minta murah rezeki, minta kuat email, jam-jam hari tu, waktu lah kita itinya. Tapi kalau kita sedar bahawa kelemahan kita ni betul ni dan kesempurnaan Tuhan ni cukup lekat betul-betul, maka ketika pandailah kita buaya dan pandailah kita tu. Dan tidak ada orang yang benar-benar kenal diri ni siapa dan kenal Tuhan tu pula siapa. Tak ada orang lain selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh yang demikian bila kita ni kenal kita siapa, kita kenal Tuhan siapa seperti Nabi kita, maka pandailah dia letak sebutir perkara-perkara yang benar-benar menjadi keperluan bagi manusia. Sebab itulah hamba kata, kalau kita ingat doa-doa maksurat ataupun doa yang disalin sendiri daripada Nabi, baca hak tu, hafal hak tu molek, kerana itu cukup tu. Tak ada benda hak Nabi kita tinggal, tak ada minta mati dulu, tak ada. Dan sebanyak mana benda hak Nabi minta tu, bila kita baca balik doa dia tu lah ni, kita berasa Allah sengaja, gua ni memang mustahak minta, gua ni memang mustahak minta. Yang kita sendiri tak fikir pun nak minta bagai-bagai. Begitu juga istighfar. Istighfar makna minta ampun. Nak ampun dosa lagu mana, begitu juga. Habis dalam kita kata kalau kita rekod dia, itu aku ampun dosa aku. Dosa. Begitulah dosa gitulah. Nak bila dosa ngopak, dosa kecil, dosa boleh dipanjang. Tapi macam Nabi kata, Allah wafili zambi kullah, diqqahu wa jillah, wa awalahu wa akhirah, wa alaniyatahu wa sirrah, wa ma alimtu minhu wa ma lam na'lam. Itu aku minta aku dosa. Diqqahu wa jillah, hak kecil, hak besar. Wa awalahu wa akhirah, hak jami hari itu, jami hak sekarang. Jami hak apa akhir-akhir. Wa alaniyatahu wa sirrah, hak aku buat terang-terang dan hak aku bawa sauti. Wa ma alim tinggu malam alam. Hak aku tahu dia hak aku tak tahu. Jadi walaupun pendek apa ni permintaan Nabi, tapi hakikat kalau kita perhati perlu molek hak dia. Macam dia dulu. Wa tasbih begitu juga. Tasbih maknanya cuci Tuhan. Kalau banyak-banyak benda hak Tuhan setuju kita buat, ialah kita cuci diri Tuhan. Allah sementara ingat ni banyak kemauan tasbih. Satu daripada perkara yang perlu kita buat juga lepas pada asal iqamah itu, selain pada doa dan istighfar, tasbih. Tasbih maknanya kita cuci Tuhan. Tuhan nak benar daripada kita, biar kita bersungut bahawa dia, Tuhan aku mengaku lamu ni cuci. Cuci maknanya tak ada sebagai kekurangan. Benda hak kekurangan yang ada pada puak-puak kami orang ni, kekurangan macam lemah, kau letih, kau miskin, kau jahil, kau sirik, kau berapa benda-benda hak tak pakai kerja ni, pada muhid Tuhan tak ada. Maksud, kemudian perkataan tu ikut nak kata orang pun. Semua ni berat sikit. Kalau doa tu kita boleh rekod sendiri, istighfar tu rekod sendiri, kalau tasbih ni payah sikit kita nak rekodnya. Jadi habis-habis tak ada sangat, kita kata subhanallah gitu ya, subhanallah. Kalau kita tu pandai sekalian, kita baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta kafus mustali, doa-doa yang panjang lebar yang benar-benar perlu mengandungi segala istighfar dan segala tasbih. Baiklah. Kemudian kita ni kata apa yang aku suruh mung semua pelajar-pelajar rubuk luar bahasa ni, li'annaha sa'atun qubilat bis-sa'atil muhimmati fi yaumil jum'ah. Kerana kata dia, kerana saat lepas asar ni jenis saat yang dikira penting untuk menyambut hari Jumaat. Untuk menyambut hari Jumaat, kerana bilangnya kira hari dalam kira kita ni, bila masuk maghrib, habislah si hari. Jadi malam tu kira malam Jumaat dah.
Itu kira Islam. Kira orang hak kafir ni, orang putih gapo ni, habis hari mula malam ni start pukul 12 malam. Pukul 12 malam ke habislah hari Khamis, masuklah hari Jumaat. Kita orang Islam ni kira naik fajar dan jatuh tari. Naik fajar mula siang, jatuh tari tu mula habis ya. Jadi hari Jumaat ni nak masuk bila? Masuk hari Jumaat ni start daripada malam Jumaat jatuh tari Khamis ya, masuklah malam Jumaatnya. Jadi sebelum daripada tibanya malam Jumaat, kita kena sambut dulu. Sebagaimana kita sambut Natu, sambut Raja, sambut gapo nak mari ya. Kita turun tan, tidak sambut tahu mudah, turun tan. Kalau orang petimna kita pergi luar pagar, kalau orang petimna kita pergi nanti di taruh jajahan. Tak gitu kan? Situ dulu. Jadi belum daripada malam Jumaat ni, kita sambut dah dia. Bukan sambut jatuh pada tari muarik Jumaat. Tak. Sambut belum daripada Jumaat tu mari lagi, iaitu Pasal Khamis tak. Kita sambut sana. Nah tu dia mana. Baru nampak sungguh kita, baru nampaklah penting kita, apa nama ni, menyambut hari Jumaat. Qala ba'du salat. Inna lillahi azza wa jalla fadlan siwa arzaqil ibad la yu'ta min dhalika al-fadli illa man sa'alahu wa 'ashiyatul khamis wa yaumul jumaah. Ada setengah-setengah tubuh kata dia ba'du salat. Kata dia Allah Ta'ala ni ada fadlan lillahi azza wa jalla fadlan. Sesungguhnya bagi Allah Ta'ala ni ada sini pengurniaan selain daripada rezeki manusia yang tidak diberi pengurniaan macam tu kecuali untuk orang yang minta dengan dia petang Khamis dari Jumaatnya. Ada sejenis benda yang Tuhan cadang nak beri kat orang. Lain daripada rezeki lah. Masalah rezeki tu rezeki lah. Lain daripada rezeki ni ada lagi perkara-perkara tertentu yang Allah Ta'ala cadang nak beri kat orang. Tapi nak beri ni bila? Nak beri khusus. Kalau dia beri juga, beri kepada orang yang minta benda dunia petang Khamis dari Jumaat. Dengan hari itu kalau terlepas petang Khamis dia terlepas pula hari Jumaat tak, maka rizak Allah Ta'ala duk cadang nak beri kita, barang hak Tuhan rizak nak beri kita tak, kosong lepas saja maknanya. Jadi boleh yang mikir para hadis semua. Petang Khamis tu lepas asar. Luar ni mustahak kita jaga benar. Iaitu kita minta lah benda hak kita nak minta berapa. InsyaAllah benda hak kita minta termasuk dan benda-benda hak Tuhan cadang itu. Dan para hadirin semua, kalau kita lah misalnya banyak doa hijau misalnya, kita kata lepas asar tu kita kapur nak pergi padang ambil lembu ke berapa minggu. Kalau berasa berat nak duduk congok atas balasa. Belah-belah berjalan. Belah-belah berjalan nak pergi padang, belah-belah berjalan nak pergi ke hijau kita nak sementara jatuh tari tu. Belah-belah jalan tu mulut kita kena geruk, hati kita kena bersambung terus dengan Tuhan. Jadi artinya masalah zikir, masalah istighfar, masalah tasbih ni tidaklah berarti kena duduk congok pada lesok nak baru boleh buat kerja. Dah. Ya terbaik kita duduk congok juga tu supaya tidak orang panggil tidak terganggu fikiran kita. Jangan jadi mulut kita jangan baca, hati perut kita rata-rata, tu tiduran kita duduk congok pada lesok. Tapi kalau kita boleh jamin bahawa hati kita ni tidak terganggu walaupun kita baca belah-belah jalan, belah-belah duduk tabatah, belah-belah duduk nyetel, asal lagi tak ada apa-apa. Bukan kalau kita boleh buat tangga tu, hak tu lebih suami. Kerana belah-belah kita ngeteh, mulut kita istighfar. Belah-belah kita galau, mulut kita istighfar. Belah-belah kita ngayu seksi, mulut kita istighfar. Arti kerja kita ni bertali arus, terikat, tertamak dengan hati kita yang wasil ilallah dan mulut kita yang zakir ilallah. Jadi lebih suami lagi. Semuanya nak boleh kita nak boleh jadi lagu ni boleh jadi berat sikit. Kalau kita ni dari kaki, jalan, mata, menengok sana sini, tangan buat kerja tak. Biasa tak hati kita pun duduk lagi sekali lah. Sebab itulah kebanyakan sikit ni. Masa dia gini duduk congok tak balas hati lah. Masalah asalnya. Padahal benda tu boleh buat lah kata. Wa yafrigu qalbahu min al-asghar allati tamna'u min al-bukur al-jima'. Ya, wa yasil fi hadha al-yawm thiyabahu wa yafrigu qalbahu. Daripada hari Khamis tu dia kena basuh kain dia dan dia kena buang habis daripada hati dia segala gangguan-gangguan yang boleh menyekat dia daripada pagi-pagi ke Jumaat. Hari Khamis tu dia kena siap dah. Dia kalau boleh sebanyak mana benda yang dikira mengganggu dia untuk nak pagi-pagi ke Jumaat, esok tu dia kena buang habis bikin lagi. Kena siap dah. Benda cekera kotak dan nak gilik pagi hari Jumaat, nak berserah pagi Jumaat tu, dia kena buat hal hari Khamis. Siap. Supaya pagi esok tak bersih hati dia untuk Jumaat.
Jadi kira-kiranya Tuhan kita ni nak didik kita, nak latih kita supaya kita reti hidup. Supaya waktu kita hidup ni mu kena reti gapo yang mustahak mu buat dan gapo yang mustahak mu tinggal. Dan hari hidup mu atas muka dunia ni mu jangan fikir hari dalam panjang-panjang hari seminggu ni apa nama ni serupa belaka, jangan. Sepanjang-panjang hari dalam seminggu ni ada hari besar, ada hari hak tidak besar. Jadi hari hak besarnya bagi kita orang Islam hari Jumaat. Kalau kita kira orang ahli dunia, orang puak-puak dunia kan. Kalau dia kata nak pergi kelor hari Jumaat, dia nak kelor hari Ahad juga. Memanglah. Kalau kelor tu pasal jenis hari Jumaat, hari Khamis tu dia siap dah. Siap ni kereta minyak penuh-penuh dah. Kain baju, cara kelor dia siap lakon dah. Pas bergapo beraga, kau bocor air, kau bergapo serba muk nikah, hok pasal pesen orang buat pergi ke patah. Dah ada siap dah hari Jumaat tu. Tiada pagi hari Khamis siap dah. Tiada pagi Jumaat pagi juga siap. Bisa. Jadi kalau orang-orang dunia ni dia siap papan lagi jod dari Khamis siap dah segala kelengkapan dia. Dunia dah ni pula pasal pesen perahu pula, pasal main perahu apa tu? Perahu lomba bergapo hok pasal tu. Tu dia siap dah lagi. So sekala hari ni siap gapo semesta. Jadi kalau hak bahasa jenis puak-puak anak dunia ni orang panggil siap hari Khamis lagi untuk nak pergi kelor hari Jumaat ataupun petang Sabtu dia siap dah untuk nak kelor hari Ahad dia tu, maka kita orang akhirat takkanlah tidak boleh buat macam tu. Bukan kita lebih dulu mustahak apa nama ni menyiap bagian ni petang. Wa yanwi fi hadhihi al-lailati sawma yawm al-jum'ati fa inna lahu qablan wa liyakum madmuman ila yawm al-khamis aw as-sabt. Kata dia kalau bolehnya malam apa ni hari Khamis tu siap dah. Siap bahawa esok aku nak puasa. Pagi Jumaat tu aku nak puasa. Kerana puasa hari Jumaat ni mempunyai fadilat yang lebih. Cumanya dia kena reka. Dia kena reka dengan hari Khamis ataupun reka dengan hari Sabtu. Hari Jumaat sendiri itu hari lebih. Hari Molek kita puasa. Cumanya dilarang puasa hari Jumaat saja. Kalau nak puasa hari Jumaat kena reka sekali, kena tambah sekali dengan hari Khamis ataupun reka dengan hari Sabtu. Hari Jumaat semata-mata Jumaat tidak sama. Ini termasuk dalam senarai perkara-perkara yang kita kena buat siap. La mufradan fa innahu makruh. Tak boleh puasa hari Jumaat saja, itu makruh. Wa yashtaghilu bi ihya'i hadhihi al-lailati bis-salati wa khatmi al-Qur'an falaha fadlun katsir. Kata dia dan malam Jumaat tu pula dia kena berusaha untuk hidup malam tu dengan cara sembahyang dan khatam Quran. Bila masuk malam Jumaat, maka dia kena hidup malam. Kena hidup malam, jangan jadi malam tu gelap gugur dulu. Tak ada bunyi orang kecek, tak ada bunyi orang bersungut. Itulah panggil malam Jumaat yang mati. Malam Jumaat yang hidup ni malam Jumaat yang bunyi orang kecek dan bunyi orang bergapo. Dan cakapan yang paling molek sekali untuk malam Jumaat ialah bacaan Quran. Kalau kita boleh ajar anak-anak kita biar dia baca Yasin pun malam Jumaat, comel tu. Kalau boleh kita ajar anak kita baca Quran biar lebih sikit malam Jumaat pada malam lain, kau lagi comel. Kata sekurang-kurangnya malam Jumaat biar dia cek. Malam ni malam Jumaat. Artinya Yasin, baca Iza Waqa'ati, baca surah Al-Kahfi, baca surah-surah yang ada fadilat-fadilat tertentu yang disebut oleh hadis. Kalau biasa disebutnya Yasin, Iza Waqa'atil Waqi'atu, Tabarakallazi, lepas tu surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi tu apa ni, surah Adha wali talaqqah tengah tu. Tu surah tu juga. Comel-comel belaka tu untuk dilatih anak-anak kita baca surah-surah macam ni malam Jumaat ataupun pagi Jumaat. Biar dia agak kecil lagi faham bahawa hidup dia di muka dunia ni ada hari baik, ada hari yang kurang. Lepas tu yang kita ni kata ni, mau itu sikit ni, pelik sikit tapi kena baca juga ada. Wa jami'a ahlahu fi hadhihi al-lailati aw fi yawm al-jum'ati faqad istahabba dhalika qaumun. Kata dia malam tu pun kata dia kalau kita ni lelaki isteri bolehlah tidur sekali kata dia. Baik malam Jumaat tu ataupun keesokan hari Jumaat tu. Kerana dia kira barang ni barang sunat. Walaupun kata dia tidak semua juga orang kata tidur sekali dengan isteri malam tu sunat, tapi ada orang yang mengatakan kerana ada hadis tertentu Nabi kata rahimallahu man bakkara wa btakara wa ghassala wa ghtasala.
Allah Ta'ala lah beri rahmat kepada orang yang bangun pagi hari Jumaat wa bertakara dan siap untuk disurah tu pagi-pagi lagi, wa ghassala dan dia paksa mandi, wa ghassala dan dia sendiri mandi. Ghassala makna paksa puan dia mandi. Jadi paksa puan mandi itu kerana tidur sekali malam. Itu bila orang panggil. Jadi Allah Ta'ala beri rahmat kepada orang yang begitu keadaannya. Jadi oleh kerana hadisnya ada, maka setengah-setengah orang menganggap bahawa tidur sekali dengan isteri kita malam Jumaat atau siang hari Jumaat itu sunat. Wa bihadza tatimmu adabul istiqbal, dan ini kata dia sepenuhlah adab menyambut hari Jumaat. Ini sebab hari Jumaat ni hari baik, maka belum pada dia mari mung kena sambut, dan cara menyambut hari Jumaatnya ialah sebut sana. Wa yakhruj min zumratil ghafilin alladhina idza asbahu qalu ma hadha al-yawm. Kata dia. Dan kalau buat lagu tu kata dia terkeluarlah mung daripada puak-puak orang lala. Puak-puak orang lala yang belah mana? Iaitu yang bila bangun pagi Jumaat tanya hari gapo hari ni. Tu dia. Jadi bangun pagi hari Jumaat tanya lagi orang hari gapo hari ni. Jadi hari tu dia ni hidup tak tahu gapo sekali. Tak tahu Jumaat, tak tahu kok ni tahu gapo. Sedangkan sepatutnya mung dah tahu dah hari ni hari Jumaat ni hari raya, sepatutnya jangan tanyalah hari ni hari gapo. Hal tanya juga macam mung hidup sepuluh buku bapa dah tahu hari gapo hari gapo. Oleh yang demikian supaya kita ni terlepas daripada puak-puak lala, petang kami tu siap dah. Bila petang kami siap dah, maka yakinlah esok kan hari Jumaat. Wa kana ba'dhum yabitu lailatal jum'ati fil jami' li ajliha. Kata dia ada setengah orang tutup dulu jam hari itu malam Jumaat tidur seorang. Malam Jumaat tidur di masjid lah. Bimbang takut cuai dia, bimbang takut tak siapa apa nama ni, tak orang panggil tak cukup adab menyambut hari Jumaat. Jadi malam itu dia tidur seorang. So pada tu kata dia masalah mandi pula. Masalah mandi itu iza asbahat tada'a bil ghusl ba'd tulu'i fajr. Bangun pagi Jumaat mandi sebagaimana kita tahu khuf mandi Jumaat. Wa in kana la yunkar fa aqrabu ila rawahi ahabbu. Kalau mandi Jumaat tu dekat benar nak pergi surga tu lebih molek. Kerana kalau kita mandi, dia mandi Jumaat ni start daripada naik fajar. Dia naik fajar pagi Jumaat tu, kalau kita mandi situ dan niat mandi Jumaat cukup dah tu. Tak payah kita ulangi dah. Semuanya lebih comel lagi kalau kita mandi dekat benar nak pergi surga. Supaya tubuh kita baru-baru lepas mandi ni baru bangun apa semua pun hilang maknanya kan. Tapi kalau kita bangun tubuh tu mandi lalu, maka boleh jadi nak menyapa ke Jumaat tu penuh pula berapa pula. Akak. Acak kali. Kalau acak kali mana? Acak kali mandi tak ada apa-apa lah. Masalah yang timbul ni masalah air pahit. Tu yang kita ni di negeri yang air pahit. Jadi itu. Kemudian apa namanya? Karena hadisnya ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Hadis itu sebut bahawa mandi Jumaat ni wajib. Ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumaat tu wajib atas tiap-tiap orang yang akil mandi. Jadi sebab itulah mazhab kita, mazhab Maliki disebut wajib mati. Mazhab Maliki wajib mandi Jumaat. Kerana ada ni sebut wajib. Mazhab lain pada mazhab Maliki, dia kata tidak wajib tapi sunat muakkad. Kerana ada kenyataan di zaman sahabat itu, ada di antara mereka yang tidak mandi. Menunjukkan bahawa orang sebut kata mandi ni sebagai nak beri perasan kepada orang je untuk mandi. Kemudian wa man irtasala min janabati falyufid al-ma'a ala badanihi marratan ukhra ala niyyati ghusl jum'ati. فإن اكتفى بغسل واحد أجزأه وحصله الفضل. Baik, kalau kebetulan malam Jumaat tu kita berjumpa, apabila kita mandi,
Maka mani lagu mana ni pula? Mani dua sekarang. So mani junub. So lagi mani hak dia sunat jemaah. Dia kedua-dua tu, hak so tu wajib. Kalau kita buat boleh pahala nak, tak buat berdosa. Hak so lagi tu, kalau kita buat boleh pahala. Tak gitu kan? Pahala buat lagu mana? Kata dia begini je. So sudah sah dia mani junub. Kita berasa junub kita ni bersih molek dah. Maka nak ada jiru sekali lagi air ke tubuh dia dengan niat mandi jemaah. Semua, tapi fa ini tafa bi ghusl wahidin ajza'an. Tapi kalau dia tak kalau dia berpada dengan sekali mandi ya, tapi dengan dua niat boleh juga kata dia. Bila-bila kita mandi junub tu kita niat dalam mandi jemaah, tak ada apa-apa. Jadi ataupun kita panggil termasuk hak kecil dan hak besar. Kita kira idran, tak gitu kan? Idran kita duit. وقد دخل بعض الصحابة على ولده وقد اغتسل فقال له أل الجمعة فقال بل عن الجنابة. Kita seorang sahabat masuk dalam rumah tengok anak dia tengah mandi. Seorang sahabat masuk dalam rumah anak dia tengok anak dia tengah mandi. Pok ni tanya, alil jum'ati, ada mandikan Jumaat? Anak dia raya, dak mandi junub ayah. Qala a'id ghuslan tsani, kata dia mandi semula ni. Mandi semula supaya junub pun boleh, jemaah pun boleh. Cermatnya raya main dulu, tak ayat cermat. Sahabat-sahabat Nabi ni dia dengan masalah pahala dengan dosa ni dia terima doa. Pahala ni walau belah mana kecil pun dia kutik habis. Dia kutik spora panggil spora kutik nyukut pisau lah. Kutik so walaupun pahala kecil, tapi sifat kata pahala tak ada masalah kecil besar. Semua besar belaka. Penting belaka mana. Begitu ke masalah dosa. Sifat kata dosa tak ada dosa kecil. Dia besar belaka. Benda-benda bahaya. Kita lah ni orang ada piti tu. Buat rumah siapa tutup rumah piti. Pakai aircon dalam. Tak boleh kan? Orang kaya-kaya tak buka dah pintu jendela. Dia bawa sejenis pintu, dia debu tak boleh masuk. Bila kita masuk, spray tolak sendiri. Bawa tutup. Batu takut masuk debu. Lepas kata Allah, debu tak mati. Orang rumah masuk debu. Rumah aku debu saya malam bagi kita. Bukan masalah mati, masalah kotor. Kata dia. Orang yang kira nak hidup selamat di muka dunia, debu pun dekat pernah masuk. Dia rela beli air condition, beli pakah tu beribu-ribu rega. Kerana apa? Pintu kita bila tutup tak masuk udara dah gitu kan. Supaya udara bersih boleh masuk juga, nak buat beli air condition. Oh, siang malam pagi petang dia kena bayar bil elektrik. Pada kaji anak kata banyak mana sebelah. Tapi tak apalah, rela habis pintu asalkan bersih. Bersih dunia. Bagi kita orang Islam yang nak pada bersih dunia dan nak bersih akhirat, maka kalau kita tak benar debu ni masuk dalam rumah kita, begitu juga sepatutnya kita jangan benar dosa kecil masuk dalam rumah kita. Kita duduk benar menaknya. Dia mau duduk sibuk tak benar debu masuk. Kita orang akhirat jaga gatik. Apa dosa kecil gatik. Ni enggak kita bila-bila untuk lebar, bila-bila ngaji tu benar pun, dosa kecil tak apa dosa kecil. Ni jadi buah dia menyebabkan akhir sekalinya usahkan orang ahli dunia tu nak tu ahli akhirat. Ahli akhirat sendiri pun akhir sekalinya orang panggil dakwah. Tak lama-lama dakwah. Akhir sekali dosa besar. Dosa kecil tak jadi apa. Dosa besar pun nak jadi tak jadi apa juga. Jadi jangan dikit dia. Ingat. Selalu soal sini. Janguk. Hari Jumaat juga diminta janguk. Janguk bagaimana? Al-Kiswah pakaian. Wan-Nazafah bersih. Wafatiyibur Raihah dan bangsa. Bersih melalui sugi, melalui cukur rambut, andai rambut, kerak kuku, qafus syarif dan qaf makna butik. Kalau belah lain. Janguk diminta kita panjang. Misal diminta kita orang panggil papah. Andai. Papah. Tidak cukur dah. Kalau kita bahasa pesi cukur belakang ni, tu tak kena belakang dah. Janggut diminta taruh, misal diminta qaf maknanya guti. Kalau kita panggil andai lah, papah bergapo andai, bergapo sepuluh. Kita bahasa taruh misal cukur janggut ni, pesen tu, pesen majus.
Kesal Nabi marah benar bahasa tarung misal, cukup je. Nabi marah benar. Itu apa panggil uniform orang Majusi. Ni pun orang kafir. Yahudi, bahasa tarung misal. Orang putih tengok, orang putih tahu misal gunung. Janggut cukup habis itu. Kita dengan sebab terbabit dan terbawa-bawa dengan kesenian demo tu, kebudayaan demo, maka kita pun teruk dengan tidak sedar. Malam ni kita sedar dah, bawa ke situ. Kemudian, وقال الشافعي من نظف ثوبه قل همه ومن طاب ريحه زاد عقله. Imam Syafi'i kata mana-mana orang kain dia cuci molek, rusing dia tu turun hilang. Mana-mana orang kain dia cuci, kerusingan itu akan kurang, dan mana-mana orang yang bang sedar, akalan dia pun bertambah. Itu kata Imam Syafi'i, pengalaman dia. Wa ammal kiswah fa ahabbuha al-bayad min al-khiyar. Dari segi pakaian kain, kata dia hak comel sekali kain putih. Kamu ada putih saja gitu tu, ataupun kita cari kain-kain yang berwarna putih. Yang walaupun campur dengan hak lain, kain plekat kita ni, tapi dia ada hak buah putih. In ahabbu siyabi ila Allah bi, kerana kain hak yang Tuhan suka sekali ialah kain putih. Lepas itu روى ثلاثة بن الأسقى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ملائكته يصلون على أصحاب العمائم يوم الجمعة والعمامة مستحب في هذا اليوم لأن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ملائكته يصلون على أصحاب العمائم يوم الجمعة. Kata dia pakai serban memang sunat. Serban sunat khususnya hari Jumaat. Kerana sabda Nabi bahawa Allah Ta'ala dan malaikat semua sekali pakai selawat kepada orang yang berserban hari Jumaat. Serban memanglah ada hadis. Jubah tidak ada hadis. Hadis yang dia sunat kita pakai jubah ni tak ada. Tapi hadis yang sunat pakai serban memang ada. Baki lagi kita nak pakai jubah juga tak ada masalah. Tapi kita nak reka bahawa jubah ni sunat serupa dengan serban tak kena. Kalau kita nak pakai tu kita pakai. Tapi jangan reka dengan hadis sekali ini. Ar-rabi'u al-bukur. Yang keempatnya adat jemaah juga di pagi hari. Kalau boleh di pagi hari ke masjid. Kemudian pagi hari ni start pukul berapa? Wa yadkhulu waqtul bukur bi tulu'il fajr wa fadlul bukur 'azim. Kata dia mulai waktu pergi pagi-pagi ni jalan naik fajar. Naik fajar juga, hak comel sekali, kita terus pergi masjid tadi. Ni kalau tak nak kita lah. Kita nak banyak di pagi hari. Nak sikit di tengah hari sikit. Nak sikit benar, di tengah hari benar. Dia hidup. Walau bagaimanapun, wa fadlul bukuri azim. Kelebihan yang Tuhan beri pada orang yang pergi awal-awal ke masjid ni, banyak. Kita pula terlibat dengan mengajar apa semua Jumaat. Tak apalah walau bagaimanapun kita kalau tak boleh pagi-pagi surah pun kita buat perkara yang ada hubungan dengan masalah keagamaan. Kita pergi mengaji, kita pergi mengajar, kita buat perkara-perkara yang ada sangkut paut dengan Jumaat, dengan agama. Wa yanbaghi an yakuna fi sa'yi khashi'an mutawadhi'an nawiyan i'tikaf. Kata dia sedia waktu dia tengah pergi tu, sama ada dia jalan kaki, kau basikal, kau motosikal, kau berkereta, pergi dengan keadaan khusyuk. Jangan pergi tu bila-bila berjalan tu bergurau, sorok, bergapo, hoha-hoha tengah jalan jangan. Kita turun di rumah nak pergi masjid, tidak serupa dengan turun di rumah nak pergi padang buat kerja. Di padang buat kerja tu tak buat kerja. Kita nak bawa bergapo tengah jalan lah, dirilah. Tapi kita nak pergi surat ni, hak lala ni, waktu kita nak pergi surat. Nak pergi surah, nak pergi rumah Tuhan. Belum daripada siapa ke rumah Tuhan, kita kena lidah tubuh badan kita, hati perut kita, dia cari orang nak pergi ke rumah Tuhan. Itu dia duduk. Kalau kita nak pergi rumah orang besar, kita tak kain baru, tak ada kan? Kain baru, sepatu baru, selipar baru, berapa serba baru ni, cari orang nak pergi ke rumah orang besar. Cara nak pergi ke rumah Tuhan, lain daripada zahir kita ni kena comel, batin kita kena turut comel juga. Istighfar, selawat ke Nabi, khusyuk, tawaduk, berzikir, semua jalan ni. Ini merupakan buah tangan yang kita bawa nak pergi ke rumah Tuhan. Buah tangan dia panggil. Takkan nak pergi rumah besar ni, tangan kosong tak jadi kan? Nak pergi rumah Tuhan pun, adalah buah tangan cara dia. Dan buah tangan nak pergi surah ni ialah
selawat, berjalan. Jangan kurang, jangan hohah, jangan biar kosong, tawaduk. Dan kalau boleh jangan berhenti lah kedai. Sebab kita duduk perang nak mesti kedai alak tu, tunggu-tunggu ada kedai alak dah. Kalau boleh jangan berhenti militer lah. Ni tahu nak pergi surat. Tak buat. So, dia tentu Tuhan tahu, tunggu tanggung ni lagi aku mati dia. Dan kalau boleh jangan berhenti, tuduh lembu, tak salah. Berarti tuduh lembu, maka lagi surat. Tak sah. Dia tentu bolak kita pergi ni, lagi surat. Kalau tuduh lembu tu kita pergi petang, kita pergi pagi lah, pukul 10. Pukul 9 kita pergi siap dia. Ataupun kita tambah lembu, pagi di maaf, tambah awak jenis, tak payah kedut dia. Dia tahu, dia Tuhan tahu, dan hati kita ni ada buat. Dia berani mustahak kita kena buat benda begini. Kerana sebab hari itu dah. Ada masa kita ni, orang panggil terparut bukunya Tuhan. Ada masa kita ni terparut buku nak Tuhan. Dia Tuhan, kita dengan Tuhan ni, orang tua-tua kata, supaya kita ni mokpok kita juga. Mokpok kita duduk rumah, kita anak ceria di rumah ni. Tidak duduk semua anak-anak kita ni nak kita. Kalau dia nak kita dia parut buku. Jika dia nak nasi, jika dia tak nak pilih, jika dia sakit demam, jika tu parut lah. Jika tu tepik kan nak mokpok dari dia ni. Kalau jika pilih ada nasi beras, ada dapur gitu-gini, mokpok nak buat kerja, dah bila lah. Ambil tu kita dengan Tuhan kita. Ada masa-masa Tuhan kita ni, bui kita ni hidup sendiri ni. Kadang-kadang kita tumpul pun Tuhan. Seluk poket ada piti. Masuk dapur ada nasi. Turun tanah lembut kita ada buah-buah ni. Kadang-kadang kita tumpul Tuhan. Tapi semua kau kita lagu tu semua. Ada masa Tuhan buat cekucak kita. Yang usik kita. Seluk poket piti tak ada. Masuk dapur beras tak ada. Ni tak ada orang. Dia jumpa orang tak lihat. Tika ni tak. Mula rabah Tuhan lah. Mula kata Tuhan. Mula atuk lah. Tika tu Tuhan kata. Peri aku pula. Itu mu tak ingat aku. Ni punya aku pula tak ingat kamu. Kalau Tuhan buat gil lagu tu nak buat gana kita. Dia buat gil ya lagu tu. Fal yawma nansakum kama nasitum liqa yawmikum hadha. Contohnya ada dah ayat tu dia ayat dah lah Quran. Dia kadang nak kata dah. Dia kadang nak kata kita esok. Esok ada saat-saat tertentu yang Allah Taala kata lagu ni. Fal yawma nansakum. Hari ni aku nak lupa kamu. Kama nasitum liqa yawmikum hadha, sebagaimana hari itu lupa dengan hari lagi ni. Hari akhirat keluk. Bila kita tak ada orang nak jembur, tak ada orang nak capa, tak ada orang nak tuju, lari pada tuju Tuhan je. Tuhan kata, aku tak ingat kamu. Ni nama gapo, nak apa? Kan buat lagu tu kita lihatlah. Jak Tuhan tak ada tu, dia ayat tu. Aku nak kata kamu lagu tu esok. Jadi para hadirin semua jangan bidan esok. Atas muka dunia ni pun ada saat-saat tertentu yang kita tak ada ikhtiar dah jumpa orang tak tolong kita. Kita tu tak boleh lain pada jumpa Tuhan. Tak nak jumpa Tuhan ni pun Tuhan pun dia lelaki juga kita dia ni kepik mana jumpa aku dah. Biar ada buah ni. Jadi sebelum daripada Tuhan kepik kita, sebelum daripada Tuhan kita kena beringat sama. Walaupun dalam keadaan kita senang, walaupun dalam keadaan kita lega, biar kita duduk lagi ingat sama. Kadang-kadang bila mari hari-hari spare kita nak kira, tak mudah jumpa dia. Itu aku nak jumpa mu lama dah aku ingat kamu, tolong aku. Biar tu kata tak apalah, aku pun tahu lama dah mudah aku ingat dengan aku sama-sama. Tu dia duduk. apa tu? وجاء في الخبر إن الملائكة يتفقدون الرجل إذا تأخر عن وقته يوم الجمعة فيسأل بعضهم بعضا. Kata dia ada dalam khabar dalam hadis. Malaikat ni ada masa-masa tertentu dia kutip cari orang bila orang tu kelewat. Kalau kita ni bahasa orang rajin pergi ke masjid, tiba-tiba ada kelewat sekali-sekala, maka malaikat cari. Duduk mana dia ni? Sekali duduk bucu ni semua, sekali duduk di pian ni semua. Hari tak ada. Duduk kedak dia kata. Lepas sore dia pun duduk kedak. Malaikat duduk kedak, duduk cari orang yang biasanya orang ni ada semua. Tapi orang ni kelewat. Malaikat ni tanya, dia tu, cari aku orang yang selalu duduk sini ada kau hidup kat situ kau? Baik. Kemudian, ma fa'ala fulanun wa man ladhi akharahu an waqti. Puak-puak dia tu duduk tanya. Orang tu duduk mana tak mari lagi. Dan apa yang lewat sangat mari hari ni. Fayaquluna Allahumma in kana akharahu fakhrun fa'aghni. Bila dia cari tak jumpa, dia doa puak-puak dia.
Puak-puak dia berdoa, dia kata, hey Tuhan, orang yang sekian, sekian tak mari lagi ni. Kalau mari tak mudah. Kalau dia tak mari ni, dia susah, dia apa-apa, dia miskin, tolonglah kayakan dia. Kita nak pergi jumpa Tok Lebah, Tok Bang tak doa, tak begitu. Ni lekah. Tak payah kita suruh dia, hey Tuhan, in kana akharahu faqrun fa'agni. Kalau dia tak mari, lewat mari ni, kalau dia apa-apa, dia miskin, tolonglah kayakan dia. Wa in kana akharahu maradun fastih. Tuhan, kalau dia tak mari ni, sakit, tolonglah sembuhkan dia. Wa in kana akharahu syughlun fafarrighu li ibadati. Tuhan, kalau dia tak mari ni, ada kerja lain, tolonglah besarkan kerja dia ni supaya dia boleh buat ibadatmu. Wa in kana akharahu lahwun fa aqbil biqalbi ila ta'ati. Kalau dia tak mari ni, main maknanya. Ada nganuk sikit, tolonglah tuju pada hati dia supaya dia ni nak balik nak aku. Ini doa daripada puak-puak malaikat hak duk surah. Sekiranya orang yang biasa dia jumpa mari cepat tu, tak mari cepat, tak mari banyak, lewat sini. Tak payah kita suruh para hadirin semua. Hak tu dah disebut sama bila kita ni orang mukmin yang soleh sungguh, maka Allah Ta'ala akan keruh segala-gala makhluk yang muka dunia ni, baik malaikat, baik orang untuk tolong kita. Ini dia secara senyap-senyap, ada orang tu doa kita. Dia tu doa pula bukan orang-orang, tak malaikat benar. Itu dia duduk. Jadi kemudian nak boleh ke setara ni juga, bukan daripada kita jadi kita jadi saingan malaikat dah. Lama dah kita buat saingan malaikat. Tiba-tiba malaikatnya bila tak ada saingan, bahasa tu orang panggil bahasa goleh, pakuan, saya kita tak mari. Maka pakat pokok dia doa. Kalau tak mari tu sakit, sudah sembuh. Kalau ki susah, senang. Kalau ki ada kerja, tulus tamatkan kerja dia. Dan sebagainya. Kemudian al-khamis itu hayatul dukhul. Bila kita pergi ke masjid pula, masuk pula. Cara mana cara masuk? Yang bagi Allah takhattar riqaban nas wala yamurra baina aydihim. Kata dia, salah, tak bisa. وكان يرى في القرن الأول سحرا وبعد الفجر طرقات مملوءة بالناس يمشونه في سرور. Kata dia jamai-jamai hari tu kata dia. Pagi-pagi hari lepas pada naik fajar tu, kita boleh tengok dah orang ni tembok. Dia tembok ni pun ada setengah terbawa jamu untuk disurah, untuk di masjid. Jamai-jamai hari tu kata Tuhan kita ni Imam Ghazali kata, jamai-jamai hari tu pagi-pagi jemaah tu orang gegok di tembok. Alah kuan nak disurah belakang, setengah terbawa jamu tanya. Berebut nak disurah, takut tak ada duduk sahtam. Zaman keagungan Islam. Zaman keagungan Islam dan zaman orang panggil orang soleh. Dan dunia Islam berkembang begitu sekali meluas. Perangai orang, dia perangai anak negerinya belakang. Jadi, kita nak kata buat. Kita nak kata zaman kuno, zaman lah dia. Tapi, zaman orang di surah pagi hari, zaman hari itu, zaman itulah zaman tamadun Islam. Zaman itulah zaman negara Islam berkembang luas. Kerana bila Tuhan ni tengok orang hormat pada rumah tangga dia, hormat pada Baitullah, maka masalah peperangan, masalah kestabilan ekonomi, kestabilan politik, kita dah sibuk sangat ni, kita dengan Tuhan sama naik waktu itu. Ni dengan sebab kita tak ambil tanggungjawab atas kita belakang, maka Tuhan kata nak sungguh sangat nak jaga ekonomi, tak sedap kira dengan aku, nak jaga sangat politik, bagi. Akhir sekali siapa Perdana Menteri berucap pagi ni surat khabar, air berat kita nak punah jangan kata. Baca surat khabar hari ni. Perdana Menteri bersungguh berat kita nak wakkan nak parti. Mu kata uduk aku kata uduk mu WPT, aku WPT, mu surat Yasin, aku surat Yasin. Berebut nak jadi kemalan jadi berapa semua sekali. Kerana kita duduk letak atas batu kepala kita nak jaga negeri, tak sikit abuk Tuhan. Dari tak Tuhannya, kita tolak hukum dia, tolak perlembagaan dia, buat apa sendiri. Tapi dia duduk. Tapi dia kata Allah, sekali. Tapi zaman orang hari itu, orang dengan Tuhan sama naik waktu itu. Kerana Tuhan tengok orang ni, pagi-pagi jemaah, pagi hari surah belakang.
Tak ada terima masalah lain. Orang di maaf belakang, orang di tasbih, orang di mengatik, orang doa. Tasbih, mengatik, doa. Surah ni merupakan kerja untuk menstabilkan ekonomi. Dia kerja untuk menstabilkan politik juga. Walaupun orang Eropah tak faham. Dengan sebab orang Eropah tak faham, maka kita pun tak faham kata kita ngaji di sana. Itu dia itu. Nak faham kan? وكيف لا يستحي المسلمون من اليهود والنصارى وهم يبكرون للبيع والكنائس يوم السبت والأحد. Tuan kita ni kata bapa orang Islam tak malu ke Yahudi. Bapa orang Islam tak malu ke Nasara. Sedangkan Yahudi dengan Nasara ni kalau siapa hari Sabtu hari Ahad orang ni pagi hari jika gereja Islam. Tu dia. Tu orang yang media dah. Yahudi yang media yang pak kita ni tak ada gereja apa ni. Yahudi tak ada tak kita tak tahu lah apa. Wa tullabud dunya kayfa yubakkiru ila rihabil aswaq al bay' wa shira' wal ribh falima la yusabiquhum tullabul akhirah. Kata dia, puak-puak orang Islam hok bahasa nak cari dunia lagi pagi hari di kedai. Orang Islam hok bahasa kaki dunia lagi pagi-pagi hari di kedai. Maka kita hok nak cari akhirat apa tak pagi-pagi dekat di masjid. Di pusing tu. Kalau setara demo nak cari betul dunia ni, pagi-pagi hari siapa dah market kota baru. Maka kita hok nak cari betul akhirat, apa yang tak segi pagi-pagi cari betul di akhirat di masjid tu. ودخل ابن مسعود بكرة الجامعة فرأى 3 نفر قد سبقوه بالبكور فاغتم لذلك وجعل يقول في نفسه معاتبا رابع 4. عبد الله بن مسعود seorang sahabat Nabi yang paling rapat dengan Nabi. Dalam banyak-banyak sahabat yang rapat dengan Nabi ialah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Satu hari dia pergi pagi dah surahnya ke masjidnya. Tengok-tengok ada dah orang lain 3 orang. Tengok-tengok orang lain 3 orang ada dah. Faqtamma lidzalika, maka dia pun naik usi tu bit mulut dia. Rabi'un 4. Allah, aku sebagai seorang Nabi, seorang sahabat Nabi yang rapat menjadi orang yang keempat. Ada 3 orang aku jadi dia nama 4 tu dia. Allah. Dia duduk bawa besar, duduk bawa ke diri dia. Dia rasanya dia jumpa tok guru ke. Pagi dah dia ni. Rupanya ada lagi orang lain. Orang panggil tidak tok guru tapi dia pagi lagi. Orang kampung tak lebih. Apa ni? Orang kampung orang tak panggil tok guru tu rupanya pagi lagi daripada tok guru lagi. Yang kelima yang bagi Allah dakhtar riqaban nas. Yang kelimanya segia jangan duk lopak tekuk orang, jangan lakuh kepala orang. Segianya bila kita pergi ke masjid, jangan lakuh kepala orang. Wal bukur yusahlu zalika alaik. Tapi kata dia bila kamu pergi pagi-pagi memang mudah kamu pergi depan, tak payah lakuh orang nak pergi depan. Faqad warada wa'idu syadid wa annahu yaj'alu jisran yawmal qiyamati tafattahu an-nas. Mana-mana orang bahasa pesin lakuh kepala orang ni akhirat kelak Allah Ta'ala akan perebuh dia untuk jadi tia orang lain. Ni masalah lakuh kepala ni kita sini berkali tak payah ajar. Kita ni doa lalu nak pula. Doa lalu nak tak segi dapat. Naik seorang kira nak duduk punggung. Naik 2 kira nak pergi punggung. So kira nak pada dekat pintu. Bukan kira dia malah tak. Dia berasa dia ni dino tidak padan nak duduk depan. Ni style kita ramai. Dia berasa dia ni lemah, tak pandai, tak ada ilmu, tidak tak lebah. Oleh yang demikian dia selalu amat hina diri hingga siapa. Mari seorang duduk di punggung sekali. Kalau siapa tengah orang masjid ni kosong. Ini pesen kita zaman hari itu. Boleh jadi kita ni, dia jadi lagu tua Melayu ni kerana terlekat perangai menyembah raja. Orang Melayu ni sejenis orang yang sangat-sangat taat setia pada raja. Oleh kerana dalam majlis-majlis besar ni biasa ada pembesar negeri. Zaman-zaman hari itu, 50-60-70 tahun zaman hari itu, maka orang rakyat kampung ni, bahasa rakyat kampung tak boleh duduk sekali, duduk tengah balas. Dia mekat perangai tu pak lelah dia bila dia surah tak ada raja pun dia betul juga lah perangai. Perangai bahasa dia seni. Dia dapat pak ceramah gapo naik solat duduk pilih dia. Naik duduk pilih dia. Kepi. Tengah ni go.
Ni jangan. Kita diajar bila naik terus depan. Duduk berhenti saya tamu. Itu gitu duduk. Contohnya, ni dia. Bagi orang yang tidak Melayu, khususnya orang Arab. Dia tak ada bahasa orang Arab, tak ada bahasa buah. Bahasa kesinjuk. Ungu tak ada. Masa duduk depan belakang. Mari seorang, walaupun lewat belah mana pun, dia kira juga wakuk, bah kata wakuk kepala orang. Dia buat kepala orang, dia sepuluh tunggu. Dia jak. Tangan kanan, kepala kawan ni, tangan kiri, kepala kawan ni, dapat pung depan. Bagi dia tak ada apa-apa tu. Bagi dia bersedara, kita ada sedara belakang, tak ada apa sesuatu. Itu dia. Kita tak ada. Jadi lama-lama kita Melayu rajin hidup Mekah tu. Lama-lama kita hidup Mekah, jadi kita dakwah pesing home. Boleh bocor. Yang hari tu kalau tangan kapal tu bocor tu. Lain tak ada dakwah. Alhamdulillah. Ada perkara-perkara hok tak buat bocor ni di kita tu. Lain ni rasa-rasa. Hilang dan apa nama ni ganti barang-barang macam tu. Apa ni? Wa an yaqul as-saff al-awwal. Dia kata dia kena cari saftan. Dia masuk ke masjid, maka setengah daripada adab hari Jumaat juga terus duduk depan sekali. Jangan sekali-kali duduk belakang, kerana ni menyusahkan orang nak duduk depan. Nak duduk depan dia ada balik sini. Tidak nak duduk depan, kosong nak duduk depan. Maka mau tak mau, tiap-tiap orang bila masuk masjid, kau tempat mengaji, tempat dapur, tiap bah depan. Dan itu keadaan kita. Ini orang tamadun Islam gitu. Fa inna fadlahu katsir. Karena fadilah duduk depan ni banyak. Fadilah duduk depan ni memang besar. Apa nama ni? Kama rawayna fil hadis. Hadis disebutkan ni ada di hadis. Wala yaghfulu fi talab as-saff al-awwal an thalatha. Kata dia, walaupun dikandaki kita duduk dalam saf yang pertama, walaupun kita dikandaki duduk di saf depan sekali, tapi jangan lupa tiga perkara ni. Yang pertamanya, idza kana yara bi qurbil khatib munkaran ya'jizu an taghyirihi. Yang pertamanya, kalau dia tengok bahawa kalau aku duduk dekat dengan tok khatib saf tamu, aku bertemu dengan benda munkar. Yang benda munkar ni aku nak lari tak boleh. Nanti kau tu baik tak sagilah. Apa dia? Mendub si haririn. Misalnya bertemu dengan orang pakai kain setera. Ataupun bertemu dengan orang mahkamah. Misalnya kalau kita duduk depan, jumpanya pasal dengan orang kaya-kaya. Dia tidak hormat pada agama Allah. Pakai setera. Pakai barang-barang makan. Kita nak lari tak boleh. Nanti kau tu baik tak sagilah depan. Tak boleh serabut peluk kita. أو صلى في سلاح كثير ثقيل شاغل أو سلاح مذهب. Ini tak kita ada. Ataupun bila kita duduk depan, kita akan bertemu dengan orang yang bawa senjata. Senjata yang banyak, yang berat, yang bertatuh emas. Misal. Yang hari itu bistura ni bawa juga, bawa pedang, bawa berapa jamilah ni bahari. Jamilah ni tak ada tak itu. Jamilah hari itu bisa jam lagi dia. Bisa jam, badi. Benda ni tak ada. Senjata orang bawa kan tak ada nak balas ke siapa pun. Jadi, kalau kita duduk depan, jumpa barang-barang lagu ni, buat menyusah kita, baik tak susah lagi. Dua. Yang ketiganya, ketiga itu. Kata dia, ketika tu, fatta'akhuru lahu aslamu ajma'ul hamd. Ketika tu, kita duduk belakang lebih baik. Kita duduk di belakang lebih selamat dan lebih khusyuk hati kita. Fa'ala dhalika jama'at min ulama talaban salamah. Ada di antara alim ulama kita yang sanggup duduk belakang sah kerana nak selamat tubuh badan, nak selamat hati dia. Kalau duduk depan tak berjumpa orang besar-besar yang makar tak senonoh, melanggar hukum Tuhan, kita tidak nak tegur, wajib tegur. Nak tegur tak pada dengan geng kita. Kita serabut kita baik dah hidup dulu. Kalau dia bawa cerita ni mana? Wa nazara Sufyan al-Thawri ila Shu'aib bin Harb عند المنبر يستمع إلى الخطبة من أبي جعفر المنصور فلما فرغ من الصلاة قال شغل قلبي قربك من هذا هل أمنت أن تسمع كلاما يجب عليك إنكاره فلا تقوم به.
Kata dia Sufyan Ats-Tsauri. Seorang alim khas, guru bagi Imam Bukhari juga. Sufyan Ats-Tsauri tengok kepada seorang sahabat dia yang alim juga nama Syu'aib bin Harbin. Sufyan Ats-Tsauri tengok tu guru bernama Syu'aib bin Harbin di semaya jemaah duduk dekat dengan mimbar. Kira sah tamu lah. Dia pula duduk dekat mimbar, duduk dengar kepada khutbah jemaah yang sedang diberi oleh raja ketika tu nama Abu Ja'far Al-Mansur. Falamma faragha min as-salah, selesai lewat semaya jemaah, Sufyan Ats-Tsauri ni dijumpa Syu'aib. Dia kata syaghala qalbi qurbuka min hada. Serabut perut hamba dia tengok tu guru hidup congok. Jemaah dekat dengan mimbar dia tengok dengar apa ni ucapan khutbah jemaah daripada Abu Ja'far Mansur. Sedangkan Abu Ja'far Mansur ni dalam ucapan dalam khutbah jemaah dia sebagai orang besar gitu, bukan orang ahli sangat. Dia kata hok dia kata walaupun perkataan dia ni kadang-kadang cangguh dengan benda-benda hok orang agama ajar. Jadi kata dia bila hamba tengok tu hidup situ, hamba berasa Allah serabut tengok. Kerana tu kita ni pokok Tok guru ni kena sekat lalu kalau berlaku benda muka depan mata kita. Hamba tahu Tok guru tak berani nak sekat Abu Ja'far kata berapa pun Tok guru tak berani nak sekat tadi. Jadi boleh yang demikian. Pada kita duduk tengok depan mulut dia, kata kita duduk jauh kata dia. Sekiranya kalau dia kata berapa pun, kalau kita tak lari pun, lepas taksir kita kata dia. Jadi, ini artinya, para hadirin semua beringatnya orang jamiah itu. Usahakan dalam masjid, kalau dikira ada muka kita di layak begitu. Apa kata kalau luar masjid? Dalam masjid tu pun setengah-setengah alim ulama tak sedia duduk dekat. Dengan Tok Khatib, sekiranya kalau Tok Khatib kata barang tak molek, kita pun tak larang. Kalau sekiranya tak larang, kita tak duduk dekat lagi. Dalam masjid ni tu, rela tak duduk sah pertama, asalkan kita ni tidak tanggungjawab nanti hari akhirat. Sekiranya kalau kita hidup sah pertama, dia baca khutbah tak betul gitu-gitu, wajiban kita kena tegur. Ya, kita nak tegur tak pada orang. Kita apa dia, berapa dia tak jabat dia. Tunggu kata dia kata berapa, dia kata dia jauh pada mata. Situ. Tak nak keluar daripada masjid, kita nak jadi duduk pak muka keluar, mati jauh benar. Saghala qalbi qurbuka min hada. Berasa serabut perlu aku buat Tok guru duduk dekat dengan orang tu. Hal aminta an tasma'a kalaman yajibu 'alaika inkaru farqakum bi. Ada kamu berasa sedap duduk, kira kalau kamu dengar satu perkataan yang wajib atasmu ingkar perkataan dia tu, kalau takmu bi tiba-tiba mu tidak bangun ingkar. Ada kamu berasa sedap duduk dalam dunia ni akhirat pula. Panjang di sini praktiskan. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.